Baik, bagi segmen motivasi pelajar edisinya pada hari ini bertajuk Masa Muda Anita. Jarang sekali kita ni mendengarkan bila orang memberi nasihatnya, masa dewasa Anitanya, masa berumur Anitanya. Jarang kita ni mendengarkan. Di mana kalau mengikut pepatah juga melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi Masa Muda Anita. Ini sesuai untuk tajuk kita ni ya. Masa Muda Anita Mark ini belajar macam itulah itu betul. nasinya. Jadi alhamdulillah Muammar ya, kita akan mengikuti bersama ni dalam segmen motivasi pelajar. Kita telah pun menjemput sebetulnya tetamu undangan kita yang tidak asing lagi sebetulnya di studio Rampai Pagi. Jadi kita bersama dengan Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Ghafur, iaitu kaunselor dan juga motivator. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu santai hari ni ya Cikgu. Santai, relax. Mesti muda sikit sebab tajuknya pun muda, mesti jadi muda. Pakaian muda-muda sikit lah. Menyesuaikan dengan tajuk, insya-Allah. Baik, itulah je sebenarnya kalau menyentuh sedikit je Cikgu biasanya penampilan ni yang sebenarnya akan memulakan ni adalah cara yang paling efektif untuk memulakan perbincangan, percakapan. Kalau kita ni memakai pakaian rasanya terlalu formal, memang kanak-kanak pun akan selesa rasanya. Benar pelang tu. Jangan menuakan diri. Bahasanya jangan menuakan diri. Betul. Jadi Cikgu mengenai dengan tajuk kita Masa Muda Anita, dan rasa-rasanya ini memang berkaitannya dengan belia ya ketika ini. Dan memandangkan pada 1 Ogos yang lalu kita ni baru saja ya menyambut Hari Belia Kebangsaan ya, yang ke-18. Jadi memang kita melihat belia ketika ini memang aktif dengan mengikuti berbagai kegiatan dan juga sebagainya. Jadi Cikgu sebagai mukadimah ya, mungkin boleh Cikgu kongsikan sedikit apa mengenai dengan tajuk kita pada pagi ini, silakan. Baiklah, terima kasih Intan dan juga Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini memang saya sengaja membuat tajuk mengenai dengan Masa Muda Anita. Selalu kita dengar tu orang tertua nasihatannya bernasihat kepada orang muda-muda. Masa muda ni orang yang bisa-bisa ulah. Sebabnya ia terceramin karang ni sudah kamu tua. Jadi ada saya selalu perkataan ni zaman mulah dini saya memberitahu saya pun pernah ni. Ini yang perlu dibuat. Kalau karangan ni yang selalu orang buatnya bakarih, bakarih, berjarih, belurih. Saya ni suka perkataan berjarih tu. Jarih usulnya banyak. Kalau ni muda lakatnya jarih usul punya, macam orang tertua tu usul punya. Jadi bakarih dan belurih itu saya rasakan perkataan yang baik. Tapi ada lagi satu perkataan orang tua dulu, jarang orang mendengar ni. Bakarihnya, bakarih berisi lemarihnya. Ini yang lagi di dulu ni, zaman saya tu. Berisi belarih. Bakarih berisi lemarih. Tahu lemarih tu? Almari. Almari. Itu ni orang tua dulu ni. Lagi saya rasakan kalah lagi perkataan bakarih belurih kalah lagi tu. Lagi kuatnya bakarih bakarih berisi lemarih. Artinya kalau ia bakarih berisi lemarih itu adalah untuk masa depan, bah. Nya panuhnya kena ia simboliknya tu berisi lemari itu macam-macam betul. Sekiranya kalau ya masa muda-muda ni rajin bekerja, rajin mencari usin, artinya banknya penuh tu bah. Kalau sudahnya tua sekarang ndak lagi ya ingau bah, penuh berisi lemarinya sudah tu bah. Dulu mana ada orang bank kan ni. Kalau karya ni baru, kalau karangan ni lain sekali ya. Bakarih berisi bank ya. Ini berisi lemari. Because almari ni dulu tempat-tempat orang menyimpan benda. Apapun semua barang duit kah, garantan kah, semua tu masuk dalam tu kan. Kalau tuannya dulu-dulunya, minta usian bah, meruah takut di lemari hatunya. Perasaan dulu tu Karaninya ke ATM kau nya, ni kad punya, kau nya arah dinding tu yang ngambil usian. Artinya bila bakarih tu masa muda ni yang paling penting sekali ialah tenaga. Ini saya percaya ni. Saya sudah 60 lebih 60 ni. Bila saya ingati umur saya 20 lebih dulu, memanglah tenaga tu berbeza. Peringatan, jangan dari segi fizikal, berbezalah. Lihat gambar muda-muda dulu, Allah. Rupanya handsome berhabis dulu. Dulu cute, sekarang ni ada biot sikit lah. Cuma tu lebih kurang punya. Jadi dari segi fizikal pun nampak. Jadi tenaga tu kadang-kadang tenaga ni indah jauh bezanya lah. Melainkan kata ni yang suka menjaga kesihatan kata ni. Sebabnya banyak orang melihat bila orang sudah berumuran ni
berat badan itu bertambah. Tapi saya rasakan ini satu idea yang kurang tepat dah. Bukan artinya dulu kedai akunya masa mudanya badan itu banyak berpack banyak. 6 pack sekarang ini 1 pack pulangannya ya. Ada berapa banyak packnya ya. Saya rasakan ini satu pendapat yang boleh diubah. Sebab bagi saya kesihatan ini bukanlah hanya zaman muda katanya sehat. Memanglah orang cakapnya, memanglah sudah berumuraninya, sudahnya apa, komplit sudahnya, package sudah penyakit ni jantung, kencing manis, ada kan tu orang cepek. Aduh, tapi saya rasa ini perlu pandangan ini perlu diubah. Artinya inilah yang kita melihat masa muda tu kita ni perlu menjaga kesihatan. Betul. Ini yang perlu paling penting ni. Bila orang tanya sekarang umur-umur saya ni apa yang penting cigunya dalam hidup kita? Bukan kan bertanya aku yang penting adalah bosen. Bukan itu. Bagi saya kesihatan. Jadi inilah saya peringatan kepada yang masa muda ni tahap tu ialah yang penting menjaga kesihatan kata ni. Kalau umur 60 lebih macam saya ni, alhamdulillah saya bersyukur. Pada masa ni, buat masa ni lah, orang belum ada orangnya perambahan orang sekarang ni ada lagi tu membawa kontainer Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, paham tu? Monday, Tuesday ubat. Artinya ada sudah lurung-lurung Monday, ini ubatnya, Tuesday ini ubat. Bagi saya, memanglah kalau sudah umur tua tu memang penyakit itu datang sudah umur jauh. Tapi pada masa yang sama, bukanlah kita ni menjadikan itu satu pegangan kita ni. Bagi kita ni adalah usahakan. Usahakan. Sebetulnya masa muda tu, termasuk sekali saya ingin menyentuh tenaga. Tenaga kita ni banyak. Masa tu apa saja mata dan tanah masa kita sekolah dulu tu Pak. Cuma sekali masanya sekolah rendah. Cikgu selalu cakap dia, jangan berlarinya. Laju tu. Sopnya. Kalau umur saya 60 lebihan ni kita lari macam di sekolah. Kalau orang tetua masa ni solusi apa orang tetuanya? Apanya buang tebiak kayaknya. Macam mana kanak wah. Dari macam tu sebabnya dari kita lusir macam dulu tu Pak. Artinya masa muda tu tenaga tu banyak. Jadi gunakanlah tenaga tu kepada yang disalurkan pada yang tertentu. Alhamdulillah kalau kita melihat belia-belia yang cemerlang yang baru dapat dianugerahkan dengan itu, banyak tenaga tu digunakan arah yang betul. Bila ada ada pemiran-pemiran ni kita lihat tu, alhamdulillah kita bersyukur belia-belia di Brunei ni nampaknya menjurus ke arah yang tepat, tenaga yang tepat. Tapi yang saya rasakan di sini bila melihat pada tema lagi belia siaga masa depan. Artinya siaga itu bersedia. Jadi belia juga kena buat itu Pak. Ada orang tanya beliau, apanya beliau siaga masa depan. Beri jawab sudah tu. Lain siaganya tu. Kalau sudah beliau tu siaganya lain lagi tu Pak. Mungkin dari segi persediaan untuk di akhir tua sudah. Sehingga orang bercakap Allah kami ini yang maghrib sudahnya. Syukur tu maghrib tu. Kalau yang sembahyang tahajud sudah di jong banal sudah tu. Jadinya yang pertama tenaga tu. Guna tenaga ni sebaik mungkin. Satu kalau kita ni melihat ini yang saya ingin anukan ada satu perkataan tu niat beritahunya sebaik-baik manusia ialah memberi manfaat kepada manusia lain. Saya selalu berpegang ni. Jadi saya rasakan di sini belia-belia yang berjaya tu. Yang sudah membuat kejayaan yang cemerlang dan sudah menyurang kata ni banyak sudah melakukan sesuatu perniagaan misalnya. Jadi tugasan diorang ini bagi saya pandangan saya mungkin diorang ini ada kawan, ada kawan yang sewaktu dengannya yang samanya sekolah dulu, mungkin diorang ini terpesong lari banyak tadi menempiar Maksudnya diorang ini buat yang baik tapi orang ni buat arah lain macam lain aktivitinya tu Pak. Jadi bagi saya orang yang cemerlang ni tugasan diorang sebaik-baik manusia beri manfaat kepada manusia lain ni. Diorang ni yang mengajak ni. Kadang-kadang kalau kami orang tua ni bila menegurkan orang muda kadang-kadang apa tahu kitanya itu zaman kitanya kami kadang-kadang lain punya spesies kaminya. Cool bro-nya. Kami dulu mana ada bro-bro ni kan. Karena ni macam-macam kan tapi bagi saya kalau orang tua menegurkan memanglah kadang-kadang orang muda-muda dah dapat menerima sebab bila sewaktu dengan. Jadi belia-belia yang cemerlang ni yang hebat-hebat di Brunei ni saya rasakan jangan terlepas pandang. Jangan hanya memfokus pada diri kejayaan diri sendiri. Bagi saya kita perlu sensitif. Ini yang paling bagus ni. Bila kata dipanggil siaga tu bersedia
bukan hanya untuk masa depan. Sebab kalau kita melihat titah ke bawah dulu yang mulia baru-baru ini ada yang melistanya belia dan negara berpisah tiada. Tiada, ya. Allahu Akbar. Satu perkataan saya katakan titahan yang paling kuat ni. Jadi belia dan negara berpisah tiada. Artinya belia bukannya dipilihkannya belia cemerlang. Artinya siapa saja belia di Brunei ni perlu nyekatani menarik bah. Kanya ia tenggelam. Kawan ketani tu nya sama tani sekolah dulu tu nya. Jangan biarkan dia pedulinya. Ia namo sudahnya dilagau apanya namo. Jangan. Bagi saya itulah satu kesilapan yang amat besar. Namanya belia ni masa depan artinya tidak dapat dipisahkan yang titah ke bawah dulia tu sama-samalah. Kanya ia terpesong, lari, lagau. Kanya ada keraja aku ni punya bahkam. Aku ada company, aku memerlukan biskitan ni. Kam sama-sama kata ni. Ini yang paling hebat ni. Saya rasakan siaga tu bersedia tu bukan hanya bersedia untuk masa depan tapi menangani semua. Sekiranya saya melihat belia-belia ni hebat-hebat. Sekiranya satu belia di kampung Muhammad dan juga Intan yang suka ke masjid. Belia-belia masjid. Saya rasakan ini bagus. Tapi pada masa yang sama adakah belia-belia masjid ini memikirkan juga kawan-kawannya di kampung itu, Pak? Mengajak mereka. Sekiranya anda ada ke masjid, atau kadang-kadang masa main bola pun dia ada. Mana jilama ni? Mana kawan-kawan katanya ni? Mana yang masa ni? Ataupun mungkin dia di rumah nganya atau mungkin sesuatu berlaku di rumah tu. Anda kata ni tahu. Terlibat dengan perkara-perkara yang negatif. Jadi kita ni sebagai belia kampung tu, namanya juga ada tu. Takmir masjid mesti ada belia tu. Apa lagi? Masjid Perundingan Kampung mesti ada belianya juga. Ada lagi satu ni kejiranan. Belia juga. Ada orang tua pakai tu slide malam tu. Luan tu mata ni siapa kau ni orang? Orang mencuri pun mana kau kenal nindah ni banyak sudah apa nindah siapa kau? Mesti juga belia kan? Orang inggut-inggut tu ujung-ujungnya menguyung orang pun dah. Jadi artinya dalam manapun yang titah ke bawah dunia, manapun yang dapat dipisahkan atau belia ni di mana-mana bah, semua bah. Apapun program di kira keagamaan apapun di kampung itu saja kita ni start di kampung. Artinya belia yang berumur sewaktu dengannya tu cari bah. Saya selalunya kalau sekiranya ketua kampung kalau belia yang hebat tanyakan ketua kampung itu, berapa umur di kampung ini yang belia? Ini yang paling bagus ni. Ini saya rasakan yang belia yang hebat sangat ni. Paling hebat ni. Cari di mana diorang masa ni, berapa diorang, apa dibuatnya. Jadi kalau kita sudah ada satu syarikat ataupun ada aktiviti, bila takmir masjid dan juga majlis perundingan kampung. Jadi ada grup belia tu, tadi cari ke rumah-rumah. Assalamualaikum Pak J. Sini ni kudangan ada anak kita muda ni sini ni. Mengapa? Mengapa anakkunya? Bini-bini kan kau carinya pun kau cuma tu pergi kan mau tahu apa dibuat anak kita ni. Kalau anda lagi sekolah, kami ada aktiviti kampung. Kan nawa tu macam tu. Kalau sekiranya anda lagi dapat keraja, kami boleh menangani ke dia. Kata ni boleh ada kan satu kampung satu produk. Itu lagi tu. Jadi ini sebenarnya untuk belia ni. Bukannya untuk orang tua bah, untuk belia untuk satu hari nanti Anita walaupun mengkali dari segi pendidikan diorang kurang cemerlang. Jadi kita ni lihat kepada kemahirannya. Bila kita ni melihatnya wawasan 2035 rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Jadi kalau ia kurang berpendidikan, kita ni cari kemahirannya tu. Di mana ia kehebatan. Jangan nuan dipajal. Kalau ibu bapa macam mesti kau A-level dah boleh juga mesti kau berdegree. Mati sendiri pun anda dapat juga. Walaupun aing bertawari tu minum makan kismis berguni-guni baik. Kalau ia memang macam mati jadi kata ni cari. Jadi belia ni masa muda Anita yang kata ni tu ialah tenaga tu. Dan yang kedua, itu baru tenaga tu dan juga Muhammad yang kedua ialah banyak masa. Allahu Akbar. Masa. Betul. Orang masa muda ni banyak masa ketani Pak. Macam dulu Pak. Mengayau sana, mengayau sini. Maksudnya masa tu belum banyak komitmen Pak. Artinya
masa muda tu belum juga tekan kahwin lah. Ya. Apalagi masa sekolah. Jadi masa tu banyak masa tu. Jadi kalau sudah satu orang dulu habiskan dulu belajarnya, baru terkahwin dulu tu ada perubahannya. Habiskan tu sekolah terkau dulunya, kahwin tu bila-bila masanya. Jadi artinya masa muda tu kata ni belajar benar-benar. Fokus on pendidikan kata ni. Tapi kadang-kadang memanglah peluangan ni kadang-kadang datangnya ada masa lain. Ada orang sudahnya kahwin baru dia dapat scholarship, baru dia dapat LDP. Itu lainlah berbeza. Tapi kalau maksudnya di sini masa muda tu bang. Ya. Tani kari-kari kita bukan kata ni anak sekolah sekiranya. Balik ku dulunya. Anakku di rumah tunjukkan POM 5, anakku di rumahnya. Artinya masanya tu ndak ada mikirkan benda lain apakan diberi makan di rumah, apakan di ndak ada tu. Atau kerja indong tu. Beri nafkah tu indong. Kita sebagai anak, sebagai belia memfokus kepada akademik sekiranya. Ya. Jangan lari. Ini kadang-kadang satu datang ke sekolah macam-macam tu saja. Padahal yang penting ialah saya selalu perkataan work crazy itu, study crazy itu. Bukannya saya selalu cakap don't study hard, don't study smart, you must study crazy. Artinya menjadi orang gila lah. Maksudnya gila-gila macam tu. Maksudnya bila you menghasilkan, bila you belajar secara gila ni, resultnya akan gila juga. Gila itu adalah berbeza dari yang lain. Kalau work hard, you enjoy lah. Work smart lagi, I'm smart. Come on, I'm smart. Artinya, belum tahu resultnya bagus. Tapi if you work crazy itu, resultnya memang luar biasa. Crazy ini luar biasa, Pak. Antaranya adalah luar biasa. Berbeza daripada orang lain. Itu yang kalau mahasiswa-mahasiswi yang selalu saya beri nasihat lah. Jangan hanya sekalian membuat research. Orang muda dekat kan di universiti. Kalau hanya biasa-biasa, pensyarah akan bilang, ini biasa sudah aku melihat ni. Jadi tadinya tugasan itu pun markahnya pun biasa. Jadi projek itu pun biasa. Tapi kalau ia yang luar biasa tadi itu, something yang berbeza, saya rasakan inilah bila kita lihat belia-belia yang cemerlang itu kan dapat memang banyak perkara-perkara yang luar biasa diorang buat. Macam yang membuat sangkar ikan bersama dengan apa namanya tu daycare center yang dibuatnya tu sesuatu yang berbeza, Pak. Jadi ini yang nampaknya luar biasa. Ia sangkar ikan juga, tapi pada masa yang sama ia ada menubuhkan satu sekolah untuk daycare. Berbeza kan tu tanda ikan dan juga anak-anak, Pak. Jadi inilah sesuatu projek yang kita lihat. Saya kagumlah dengan seorang remaja yang belia yang mendapat cemerlang. Bagi saya tidaklah ada dipertikaikanlah hal-hal cuma sebab berbeza. Macam mana boleh ia membuat sangkar ikan juga, tapi pada masa yang sama ia memikirkan juga untuk ada sekolah untuk kanak-kanak. Jadi inilah yang luar biasa tu yang kedua tu. Jadi ini yang kata ni perlu fokuskan kepada belia-belia di Brunei. Saya lebih mirip kepada yang saya ingin suka ialah bila kata ni bangkitkan belia-belia lain. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang ni sedih lah. Kalau sudah kita cemerlang, bukan hanya kita mikirkan diri kata ni, Pak. Sebab apanya titah ke bawah dunia tu kan tidak dapat dipisahkan. Jadi bawa diorang ni. Sebab sama diorang ni kan habis kita bekerja ni. Satu hari nanti kalau sekiranya belia-belia yang orang kata ni terpisong, lari daripada lain, ia akan jadi masalah negara satu hari nanti. Jadi kita sebagai belia yang sewaktu dengannya tu sama-samalah panggil ya. Sebabnya alhamdulillah di Brunei ni kita ni bersyukur dari segi Kementerian Pendidikan. Mungkin ia tu ndak cemerlang dalam masanya O level. Sekarang ni kosong O level, satu O level pun boleh dekat sekolah. Sekiranya contoh di IBTE contoh misalnya ataupun banyak swasta-swasta yang boleh membantu orang yang tidak mempunyai O level. Zaman saya ndak dapat tu dulu. Kami dulu POM 3 ndak pas, bye-bye dulu tu. Zaman kami sekolah dululah. Ndak pas POM 3, okey bye-bye. Sekarang ni ndak. Sehingga tidak boleh O level pun Kementerian Pendidikan memikirkan apa lagi, ke mana lagi akan dibagi dulu. Peluang mana lagi? Mungkin kebajikan belia dan sokan juga di pusat pembangunan belia.
mungkin diajar kemahiran hidup. Macam mana kemahiran yang boleh mengembangkan pemikiran diorang. Saya rasakan ini satu perkara kalau di Brunei dari segi mana-mana kementerian sudah bersedia. Tinggal lagi macam mana beliau ni boleh mengembangkan dirinya. Banyak. Banyak contoh yang boleh kita ni lihat. Diorang dah tercicir bah. Beliau ni bah. Semua ada. Dari segi pendidikan, dari segi kerohanian, dari segi kesihatan, dari segi sokan, semua. Dan seorang-seorang daripadanya ialah orang yang OKU, yang mendapat juga cemerlang pada hari itu kan. Ya, ia pernah juga sampai ke luar negara. Bukan saya di dalam negara katanya tu, belia-belia tu sampai ke pesada dunia. Diorang sudah pun menembusi. Jadi saya rasakan Brunei ini dia lagi nyarang tadi keluar dari mana. Sudah tinggal lagi, sekali lagi saya beritahu, tinggal belia-belia tu lagi. Jangan mempersiapkan dirinya. Sebab kita ni melihat juga hadis, mana-mananya di antaranya lah 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu lagi tu selalu tu. Selalu kena ingat itu. Paling atas apa tu? Mesti kena beritahu muda sebelum tua. Itu paling atas. Artinya kenapa sebelum muda sebelum tua. Masa mudamu sebelum tua. Kenapa itu yang dia highlight sebenarnya. Jadi sebenarnya tua ni walau macam mana pun juga macam pada aku ni memanglah tenaga kurang pulang. Dapat pulang diakui itu. Kalau dulu berlari bolehlah 10 km dalam sejam lebih. Sekarang ni macam bergimbar je jalan raya tu kadang-kadang sudah 2 km tu. Jadinya bukannya apa dia bila sudah tua tu banyak kekurangannya. Komitmen juga pun banyak sudah dari segi tenaga tu lah, kengalihan katanya tu juga dan juga tapi pentingnya satu lagi kepada orang tua atau orang-orang yang sudah berumur, bagi saya yang paling penting orang tua jangan kami ni orang tua atau belia tu. Saya rasa arti pun satu kesilapan yang besar. Orang yang tua mengongsikan pengalaman dan ilmu. Kalau kita beritahu orang muda belum pernah tua. Macam kami ni pernah muda dan pernah tua. Jadi jangan berhentilah. Jangan berhenti. Dan satu sikap pada orang yang ingin saya sharekan kepada orang muda-muda ni, jangan ada perkataan rehat di dalam kamus bis kita. Jangan rehat. Cemur kita ni. Jangan rehat. Relax dulu. Tidak ada tu. 24 hours satu untuk bis kita. Tidur. Tapi yang penting, jangan ada dalam kamus kita perkataan rehat. Ada have a break atau tidak ada tu. Ya, alhamdulillah. Teruskan perjuangan bis kita insya-Allah. Ya, alhamdulillah insya-Allah ya. Jadi cikgu ya, kalau kita bicara mengenai dengan beliau ni banyak sebetulnya platform-platform yang telah pun disediakan. Tinggal saja mereka ini memilih dan juga mengikuti melibatkan diri dalam berbagai kegiatannya. Dan masa muda ni kita ni perlu tingkatkan juga ya, di mana kalau muda ni tenaga masih lagi kuat dan juga masa lagi banyak. Jadi perlu kita ni menghargai waktu yang ada ini ya. Betul. Dan juga itulah di kesempatan ini telah pun dibawakan bersama Auda sedikit motivasi pelajar kepada belia-belia kita ni, khususnya kita ni melihat pada ketika ini ya, secara nyatanya realitinya kita ni hanya melihat sekadar bagi mereka-mereka yang sudah pun berjaya ini. Tapi bagi pelajar-pelajar generasi Y dan juga generasi Z ini kita ni amatlah mementingkan kepada mereka ini perubahan dunia jauh ketara, cikgu. Walaupun kami sendiri pun merasainya juga perbezaan dengan generasi Z. InsyaAllah jika ada kesempatan lagi kami akan bawakan bersama Auda ya mengenai dengan motivasi pelajar kita pada hari ini. Cukup menarik juga tajuk kita ni. Masa muda Anita, bila kita ni membincangkan sudah tentunya ia berkaitan bukan hanya setakat bagi belia-belia tapi juga kata cikgu tadi beliau dan juga mereka yang bakal menjadi belia ni kanak-kanak lagi masih ni. Jadi penting untuk sama-sama kita ni bekerjasama dari pelbagai pihak juga ya. Sekali lagi kita terima kasih cikgu kepada Cikgu Haji Ali Yusri Baji Abdul Ghafur, kaunselor dan juga motivator, dan insyaallah kita akan bersama dengan cikgu mungkin 2 minggu akan datang cikgu ya. Insyaallah 2 minggu akan datang. Apa itu cikgu? Mungkin sudah ada tajuk-tajuknya ni. Insyaallah mungkin kena sambung. Sambung ya. Banyak lagi ni cerita yang okey, kita sambung seri kedua. InsyaAllah. Alhamdulillah ya. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.